Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعيذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى wa nafa'na bihi bi ulumi fid darin. Marilah kita pulang kepada bicara segala zahir ayat mutasyabihat. Itu pula qala Imamul Haramain. InsyaAllah kita nak sambung masih bicara mengenai kaedah-kaedah kita nak memahami ayat-ayat yang dipanggil mutasyabihat. Tak boleh nak dipaham dengan zahir ayat. Memaham dengan zahir ayat itu adalah sabab boleh menyebabkan jatuh kufur. Kerana salah makna, berlaku pecanggahan, dia akan jadi kesilapan jika nak banding dengan ayat-ayat muhkamat. Dengan sebab itulah maka ayat-ayat mutasyabihat perlu diselesaikan dia dan tak boleh dipaham dengan zahirnya. Memahamkan ayat-ayat mutasyabihat secara zahir adalah punca boleh jadi kepada kufur. Sama ada jadi mujassimah, jadi musyabbihah atau seumpamanya. Na'udzubillah min zalik. Disiplin kita ngaji elok-elok, faham elok-elok, bagi reti. Jangan sampai tersilap faham kita ke dalam bab ketuhanan. Kerana silap dalam bab ketuhanan dia cukup bahaya. Dengan bahasa lain, silap dalam bab akidah dia bahaya besar berbanding dengan kesilapan dalam bab amal. Dalam bab amal, rosak amal, hukum tak beramal, walaupun akidah sahih, amal tak sah, yang ini dipanggil fasiq. Tapi kalau akidah pun fasik, akidah fasid, rosak kan. Walaupun amal buat begitu banyak tak terpakai walaupun sebesar zarah kerana fasidnya akidah, kerana rosaknya akidah. Yang tu yang ulama kita sangat berhati-hati dalam bab-bab akidah ni. Mereka pula pakar nak memahamkan kepada kita apa yang benar, apa yang silap. Jadi kalau silap, kaedah kita insaf lah, sedarlah yang silap. Duk degil sangat nak berpegang dengan benda yang salah, buat apa? Baliklah pada jalan sebenar, bertaubatlah masa gitu. Dan betulkanlah akidah, jangan menggadaikan akidah kita dengan semata-mata nafsu dan kebodohan kita, yang kita menurut nafsu kita, yang dahlah nafsu satu, bodoh satu, sesat pula tu, menyebabkan tersilapnya akidah kita, yang kita bermati-matian mempertahankan akidah kita yang sesat tu, sedangkan salah, sedangkan tak betul. Walaupun terpedaya dengan beberapa istilah, istilah salaf lah, istilah salafi lah, istilah ayat mutasyabihat tu dihukum muhkam lah, macam-macam istilah. Ataupun nampak macam bagus, Allah ada muka yang layak lah, ada tangan-tangan yang layak lah. Bahasa layak tu seolah-olah memurnikan akidah. Sedangkan bahasa muka, tangan atau seumpamanya
menunjukkan makna juzuk dan anggota tu pun dah salah besar dah. Yang tu pun dah ada tashbih dah dengan Allah Ta'ala. Bagi faham elok-elok, bab macam mana yang nak dipanggil tasbih, macam mana yang tak panggil tasbih. Jangan dengan sebab di atas bingungnya kita tak faham Allah hidup, kita hidup. Sebenarnya Allah yang hidup, kita dihidupkan. Kita pun kata apa salahnya nak kata Allah ada muka, kita ada muka, muka kita, muka Allah, muka Allah. Pasal hidup kita, hidup Allah, hidup Allah. Buat bengong mata kata. Subhanallah. Bahkan kaedahnya Allah yang hidup, kita ni mayat. Jadi kita tak faham kita hidup tu lah masalah faham bab ketuhanan tu. Bab kesempurnaan sepatutnya ke Allah Ta'ala. Kita tak mengaji elok mengikut disiplin ulama ahli sunnah wal jamaah ni, kita faham silap. Itu yang kita tak ada rasa perasaan ketuhanan, pasal kita duk rasa kita hidup, duk rasa makanan bagi kita hidup, duk rasa oksigen bagi hidup, walaupun tak pernah sebut dengan mulut, tapi itulah akidah kita. Duk rasa oksigen lah bagi hidup kita, duk rasa ubat-ubatan, suplemen atau seumpamanya, yang inilah menghidupkan kita. Paksit akidah, rosak akidah, mati tu, mati syirik apa dia, pasal tak betul akidah. Cuma orang tak tahu akidah tu pasal batin. Tak ada siapa yang faham dalam akidah ni, manakan kita sendiri yang sedar. Wajib kita keluar daripada kelalaian ni, betulkan akidah kita, sentiasa rujuk pada Allah Ta'ala. Walaupun kita nasihat makan ubat, walaupun lapar makan nasi, dahaga minum air, akidah tetap la ilaha illallah, la dhar wa la nafi' illallah. Tak ada bagi siapa kita kenyang melainkan Allah, tak ada siapa hilang dahaga kita melainkan Allah, tidak bagi kita sihat melainkan Allah. Mesti jelas akidah ni. Jangan pula dengan sebab bengong memahamkan macam tu yang salah, terbengong pula faham Allah ada muka, kita ada muka, apa salahnya Allah ada muka, kita ada muka. Muka Allah tak serupa dengan muka kita. Muka Allah yang layaknya dengan muka dia. Mensabitkan muka tu dah salah. Jaga elok-elok. Dan juga kadang-kadang terpedaya dengan terjemah Arab secara zahir. Memang ulama kita sebut sabata lahul wajhu wa sabata lahul yadu wa sabata lahul a'yun. Walakin kata dia al yad laisa kal aidi, al wajhu laisa kal aujuhi, wal a'yun laisa kal a'yuni. Itu bahasa ulama-ulama kita. Dia kata memang subut al yad, terjemah tangan, tapi subut al yad maksudnya lafaz yad tu subut memang ada, tapi laisat kal aidi bukanlah makna dia makna tangan. Yang tu yang selalu orang keliru faham tu. Laisat kal aidi sabata lahul wajhu, subut wajhu tu betul, terjemah memang muka, tapi bukan makna dia muka. Laisat kal aujuh, dia bukan macam makna muka, bukan. Situ tempat-tempat yang jadi kekeliruan, yang belajar pula daripada orang-orang yang tak ketahuan, yang bukan mengikut kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah yang diredai Tuhan. Habis-habis pahaman jadi kecelaruan. Na'udzubillah. Baik. Jadi itu yang pengarang kita, dia nak sebut balik istilah, dia dedahkan beberapa istilah yang tak dapat tidak kita kenal. Makhluk ni, sifat makhluk ada jirim, arad, kan? Ada jauhar firid, jauhar fard, ada istilah jisim, beberapa istilah yang tak dapat tidak kita kena kenal. Dia nak sambung balik bicara kita kepada ayat-ayat mutasyabihat. Bagaimana fahaman dengan zahir ayat mutasyabihat ni? Dia nak sebut dan nakal kat kita nukilan daripada perkataan Imam Al-Haramain. Dia kata apa? Ikhtalafa masalikul ulama fi hadhihi dhawahiri fara'a ba'duhum ta'wilaha wa dhahaba a'immatu salaf ila al-inkifafi 'an at-ta'wil wa ijra'i adh-dhawahir 'ala mawaridiha wa tafwidi ma'aniha ila Allah Ta'ala, wal khalafu yukhrijunaha ala ma'anin la tunafi tanziha ala tibqi istimalatil Arab, fasalafu wal khalafu muttafiquna ala tanzih wal bu'di an tashbih.
Intaha, selesai perkataan ni muka surat 406 dalam hasyiah itu. Hasyiah bagi Imam Haramain berkenaan dengan ayat mutasyabihat. Hasyiah itu juga yang terdekat disebut nama hasyiah itu juga. Asma' tu, Kitabul Asma' wa Sifat bagi Syekh Baihaqi. Terjemah. Artinya, berkata Imam Haramain, telah berselisih jalan ulama pada ini segala zahir ayat mutasyabihat itu. Maka nampak oleh, berpendapat oleh, maksud nampak ni berpendapat, berpandangan, dan melaluilah jalan, atau mereka ni melalui perjalanan kaedah dan manhaj ini. Apa dia? Jadi ada setengah ulama nampak berpandangan mereka ini akan takwilnya. Jadi antara kaedah menyelesaikan ayat mutasyabihat adalah takwil. Istilah takwil ni memalingkan makna asal kepada makna yang lain yang selayaknya, yang membetuli kaedah-kaedah bahasa Arab dan kaedah-kaedah akliyah. Itu istilah takwil. Takwil ni memalingkan makna asal kepada makna yang selayaknya, makna yang betulnya. Jangan dipaham dengan zahirnya, bahkan ditanggung makna dia kepada makna yang sepatutnya mengikut kaedah-kaedah bahasa Arab. Besarnya mesti qawaidul Arab. Dan antara qawaidul Arab ni adalah qawaidul lughah dan qawaid akliyah. Antara kaedah bahasa Arab ni, kaedah bahasa, kaedah sastra dia, kaedah balaghah dia, ada istilah majaz tu. Sama ada majaz akli, ada majaz mursal, ada majaz kinayah, majaz isti'arah. Kena tengok disiplin ilmu tu. Yang tu tak tahu lah, dengar je lah khabar apa, pasal besar nak belajar bab tu. Dan antaranya kaedah-kaedah akliyah. Kaedah akliyah ni pasal dia istilahnya benda yang tahap dia mustahil akli, takkan nak gagah juga dipaham. Dan kaedah akliyah tu disebabkan berlakunya kontradiksi, berlakunya pertentangan, pertembungan antara ayat-ayat mutasyabihat ni dengan ayat-ayat yang muhkamat. Jadi hendaklah didahulukan ayat muhkamat. Betul, ayat-ayat yang tak masuk akal ni macam mana? Hendaklah ditakwilkan dia supaya suluh dan munasabah dengan akal. Pasal pakai juga macam tak berakal. Takkan akidah menyalahi akal? Sebab akidah ni atas disiplin pembahasan ulama apa dia hukum akal, pasal kita Allah Ta'ala puji menjadi orang yang berakal. Jadi akal yang sempurna dipuji oleh Allah Ta'ala. Jadi antara yang tak sempurna ni, otak ada tapi macam tak berakal. Khasnya dalam akidah. Satu antara rujuk kepada kaedah takwil ni mesti kembali pada kaedah lughah, pasal bahasa Arab, Quran bahasa Arab mesti rujuk pada bahasa Arab. Dan Quran mesti menepati dengan hukum akal yang sahih kan? Pasal Allah Ta'ala memuji orang yang berakal. Boleh? Faham saya cakap apa? Yang ni pun ada juga puak-puak yang bengap ni, dia tak faham. Kita khabar gitu, kata dia seolah-olah kita bertuhan dengan akal. Bengap sungguh. Bukan bertuhan dengan akal, Tuhan Allah lah. Tapi akal adalah alat untuk dijadikan sebagai satu penilai yang munasabah atau tidak untuk dipakai ayat tu dengan zahir dia. Kalau contoh sebagai sekali lalu sebut di mana bengapnya ada orang yang tak faham bab ni kan. La ilaha illallah ni adalah ayat muhkam yang paling dasar dalam akidah kita. Tiada makhluk tak bersifat uluhiyah sama sekali, melainkan Allah sajalah Tuhan. Allah sajalah, bila dia Tuhan, dia saja bersifat ketuhanan. Jadi bersifat ketuhanan ni mestilah dia tak hajat pada sesuatu. Mestilah dia tak hajat pada sesuatu, makhluklah berhajat pada dia.
Bila makhluk berhajat pada dia, pasal makhluk ni diadakan, tentulah makhluk memang sangat berhajat pada Allah Ta'ala. Betul kan? Mestilah macam tu. Jadi di atas kaedah kata makhluk ni sangat berhajat pada Allah Ta'ala, Allah tak berhajat pada sesuatu. Kalau ada ayat-ayat yang menunjukkan seolah-olah Allah berhajat pada sesuatu, Allah ni terkesan daripada sesuatu yang ada pada makhluk. Makhluk buat sesuatu ni memberi, dia jadi makhluk jadi efektor kepada Allah Ta'ala. Ada gitu akidahnya. Kita makan nasi, memang makan kenyang, betul? Sampai ada orang yang tak faham akidah ni, dia kata dia, apalah ustaz ni ajar tauhid, ada pula makanan Allah lah bagi kenyang. Makan nasi kenyang lah, kata dia. Takkan makan nasi nak berdoa aja. Memanglah bukan nasi, bukan berdoa aja. Memanglah makan nasi kena makan nasi. Takkan makan nak kita lapar kena berdoa aja. Bukan macam tu. Peraturan kita atas disiplin, peraturan sabak musabak, lapar makan. Tapi yang mengenyangkan kita bukan makanan. Hujah-hujah ulama dah bahas dah satu-satu asal nak sebut. Ada orang yang bengam ni, dia tak boleh faham apa ni. Pasal apa? Dah nama pun bengam kan. Auzubillah. Yang tu yang hadanallahu ila siratal mustaqim, yang ngaji elok, ngaji betul, kena ngaji guru yang erti dalam bab macam ni. Ngaji dengan guru tak pengetahuan, kau akidah sesat jalan. Nak bertemu balik menghadap ke Tuhan esok dalam keadaan akidah tak betul, meraung tak ketahuan. Na'udzubillah. Jadi sekali lalu lah tu sebut kan, kalau contoh jadi siapa yang mengenyang kita? Allah. Betul? Berdoa je lah. Bukan macam tu. Tetap kena makan. Tapi janganlah dengan sebab makan kita rasa sesuatu pada makanan sehingga menggadaikan akidah kita pada la ilaha illallah yang makhluk tidak boleh beri mudarat manfaat melainkan Allah. Tu makan buat apa? Makan ni peraturan hukum adat. Berapa ramai ada kadang-kadang ada makhluk yang tak makan pun tapi hidup. Ada berapa ramai makhluk yang makan tu sebab mati. Boleh faham cakap apa? Mati ni pasal makan ke pasal tak makan? Cuba. Banyak yang mati pasal makan, bukan makan mati pasal tak makan. Darah tinggi pasal apa? Makan, kencing manis, jantung, kolesterol. Pi rasa gitu. Kebulung, berapa orang sangat yang mati sebab kebulung? Malaikat tak makan apa pun hidup. Jadi sebenarnya yang menghidupkan kita apa makanan? Inilah nama ujian dalam syarak. Tak mana ujian? Dengan sebab makan, habis rosak akidah. Nampak? Malaikat dia tak makan. Macam tu malaikat tak gaduh. Tak gaduh tak mana? Tak gaduh rosak akidah. Siapa? Dah dia tak makan. Memang dia sentiasa sedar. La ilaha illallah, Allah yang menghidupkan aku. Kita tak makan tak hidup. Tak nak makan tak nak hidup punya mah. Mau cari makan duit tak ada, mau cari makan macam mana mesti mau kali kerja, mesti mau cari duit. Ini COVID pun kerja taklah boleh. Siapa mau kasih kita makan bila atas dasar cari makan, bujur lalu melintang patah, habis semua. Pasal apa? Akidah di atas ada makanan, ada duit, yang ni menyebabkan kesenangan hidup. Kaedah kita bukan ada duit kesenangan hidup, bukan ada makan kesenangan hidup. Berapa ramai orang kaya-kaya tak senang, orang susah senang lagi. Orang susah walaupun tu rumah buruk je, senyum je. Kenapa tak ada rumah ni? Biasalah tu, hidup penuh cabaran, senyum je. Ni orang kaya, asal monyok je, tak tahulah darah tinggi kecil mana, semua tak boleh makan, dah duit semua tak bermanfaat. Kau tahu? Saja usik kita sikit kan. Yang ni yang kita balik pada akidah kita tu yang janganlah mencari selain pada Allah Ta'ala sampai lupa ke Allah Ta'ala, sampai menggadaikan akidah kita untuk balik ke Allah Ta'ala. Yang boleh menyebabkan kita selamat pada Allah Ta'ala tu pasal ada qalbin salim. Qalbin salim apa? Qalbin mu'min, qalbin muttaqin, qalbin mutmainnin kan. Hati-hati yang ada iman, yang takwa, yang junjung perintah Allah Ta'ala, yang berpegang akidah dengan akidah orang salih kan. Yang inilah saja yang balik pada Allah Ta'ala yang selamat. Okay.
Jadi asal nak syarah sikit tu apa dia? Takwil. Jadi ada sebagian ulama menyelesaikan kaedah-kaedah zahir ayat ni dengan kaedah takwil. Baik. Itu sekali lalu saya sebut apa dia penjelasan takwil tu. Bila takwil zahir tak boleh dipakai. Memang ayat Quran sabit, tak boleh nafi ayat Quran. Tapi zahir bukan maksud. Mesti bukan maksud. Kalau zahir adalah maksud, berapa banyak ayat Quran yang menyebabkan rosaknya akidah kita dengan Allah Ta'ala, rosaknya akidah kita dengan Rasul. Jahannam habis. Rosak tu bukan rosak sikit-sikit. Jahannam habis sebab ketuhanan. Ada babnya sebahagiannya kita dah jumpa. Macam mana pun nak baca, tak sebut kaedah ayat dulu. Jadi ada sebagian ulama takwil ayat-ayat mutasyabihat dan menjalan oleh imam-imam salaf, oleh ulama-ulama salaf, imam-imam salaf. Antara imam salaf kita belajar dulu, dia sebut dah nama siapa dia? Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Walaupun masyhur atas nama mazhab fiqh, mereka juga adalah imam dalam bab akidah. Akidah dia ahli sunnah wal jamaah. Dan mereka adalah antara salafus salih, duduk pun zaman salaf. Dan mereka melalukan dua-dua prinsip, salaf dan khalaf. Dan dia sebut salaf ni pun bukan semua salaf, tapi jumhur salaf. Begitu juga nanti dia akan sebut antara kaedah khalaf, yang takwil tu antara istilah dipanggil khalaf. Khalaf pun bukan semua khalaf, tapi jumhurul khalaf. Dan salaf khalaf ni dua-dua adalah perjalanan ulama ahli sunnah wal jamaah. Cuma bagi faham elok-elok, apa dia salaf, apa dia khalaf. Ada orang sebut salaf, tapi rupanya salah pai, bukan salaf. Maksud salah pai apa? Salah. Pada dia disangka itu salah, padahal salah. Padahal itu pahaman Wahabi, pahaman Ibnu Taimiyah, pahaman Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia sangka itu salaf. Dan dia kata salaf khalaf dua-dua betul. Salaf kata Allah di langit, di arasy. Khalaf kata Allah tak bertempat. Dua-dua ni betul. Ada dua-dua pendapat kata dia. Bengapnya tu bengap lagi. Memang Allah tak bertempat. Salaf pun kata Allah tak bertempat. Tanzih Allah Ta'ala daripada bertempat. Bukan tu i'tiqad Allah tak arasy. Mendakwa Allah tak arasy itu pahaman salaf. Itulah bengap namanya. Tak ada bahasa indah lah nak sebut. Bengap tu lembut juga lah. Memang kaedah asal sebut kufur lah akidah. Bengap tu nak bagi lembut sikit daripada kufur tu. Pasal apa rosak? Mustahil Allah Ta'ala tak arasy. Ada beberapa kenyataan kita dah baca tadi. Dan memang sabit pun mustahil Allah Ta'ala berhajat pada makhluk. Arasy tu makhluk Allah. Allah ni huwa Rabbul Arsyil Azim. Allah ada Rabbul Arsy. Bukan sakinul arsy. Allah bukan berada di arasy. Dia Rabbul Arsy, mentadbir arasy. Jadi istawa mesti bukan makna berada. Masih dua lah tempat bicara dia. Mestilah istawa bukan makna bersila. Bukan istawa mesti bukan makna duduk. Mestilah ada makna istawa. Antara khalaf, takwil. Antara salaf, salaf macam mana? Baca je ayat tu mesti ada makna wallahu alam. Itu salaf. Tapi dia tak buat gitu. Dia bagi syarahnya duduk. Dia bagi syarahnya berada. Di syarahnya atas. Atas pun dia faham atas makaniyah. Bukan atas makanah. Maksudnya atas ni atas dengan makna tempat. Bukan atas pangkat. Kalau atas pangkat tak apa. Allah meninggi arasy. Maksudnya Allah pangkat dia tinggi. Bukan meninggi ni maksudnya Allah duduk tertinggi, duduk atas arah tu. Itu kufur akidah. Bahkan bahasa Melayu kita pun ada istilah salaf dan khalaf ni. Istilah takwil dan tafwid. Anak dengan bapa, siapa tinggi? Ya, ada anak tinggi lagi pada bapa. Tubuh memanglah tinggi. Kita bukan cerita tinggi tu. Kita bukan tinggi tu tinggi saiz. Tinggi tu tinggi apa? Bapa walaupun bentot, walaupun kerdil, anak tinggi lampai macam galah, siapa tinggi? Kenapa pula bapak tinggi? Tinggi pangkat pasal dia bapak. Itu baru betul. Kalau Pak Wahab dia faham macam mana? Tinggi yang layak dengannya. Yalah, tinggi yang layak tu apa? Tinggi ya. Bengap tu bukan tinggi.
Bukan tinggi dengan mana atas saja tu. Tinggi dengan mana pangkat baru betul. Yang dia orang ni duk faham tinggi tu tinggi, muka ialah muka, tangan ialah tangan. Kan mengap namanya tu. Berpegang dengan zahir ayat, tak nak takwil. Takwil dia kufur dengan kita. Jadi Yahudi Nasrani. Itu dia pegang zahir ayat. Zahir ayat pula pegang zahir-zahir tu. Mata-mata, tangan-tangan. Nak bunyi murni sikit yang layak. Padahal mata, tangan, apa seumpama tu, mana layak dengan Allah Ta'ala? Pasal tak layak pada Allah Ta'ala, juzuk dan anggota menafikan ahadiyah Allah Ta'ala. Bicara dah tadi tu. Baik. Asal nak sebut, ada ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf berpegang kepada tertahan daripada takwil. Jadi dia orang tak takwil. Disebut dengan bahasa Arab dia inkifaf ani takwil. Dia tahan diri dia tak takwil ayat Quran. Itu buat apa? Dan perlakukan segala zahir-zahir itu di atas segala kedatangannya. Bahkan zahir itu macam mana dia datang, macam itulah dia sebut, tak hurai apa-apa pun. Jadi apa huraian dia? Mana ada hurai? Kalau hurai pun istilah disebut oleh ulama, apa tafsir ayat-ayat mutasyabihat ni? Tafsiruha qiraatuha. Tafsiruha qiraatuha. Apa dia? Tafsir ayat mutasyabihat ialah baca. Baca. Apa makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Apa makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Apa makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Inilah istilahnya beriman dengan ayat mutasyabihat. Apa makna beriman? Terima bulat-bulat, lepas tu baca je. Itulah beriman, itulah iman. Iman ni pakai je apa? Ayat Quran. Apa makna? Mana nanti rosak akidah. Atau apa makna? Mesti ada makna. Apa makna dia? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Apa makna? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Baik. Saya ngaji Tok Guru sebut mudah kata dia. Apa makna Yasin? Yasin. Apa makna Yasin? Yasin. Apa makna Yasin? Apa makna Yasin? Oi, apa makna Yasin? Ya, Yasin. Nah. Itulah kaedah ayat tafsir betul. Apa makna wa yabqa wajhu rabbika? Wa yabqa wajhu rabbika. Itulah nama dia tafwid. Itulah makna serah. Bukan serah tu terjemah. Terjemah bukan serah. Terjemah dah tafsir. Terjemah dah terjemah, bukan tafwid. Terjemah bukan serah. Serah ni macam mana? Apa yang datang pakai. Apa yang datang? Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Apa makna Ar-Rahman 'ala arsy istawa? Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Takkan tak faham ikut, kena sepak apa. Berapa kali ulang lah tu. Sebut kaedah macam tu tak reti-reti. Kaedah orang tua kita kalau sebut masalah-masalah mutasyabihat ni, dia ibarat macam simpulan bahasa, peribahasa yang kita tak faham. Bila tak faham, macam mana? Sebut aja. Dah tergantuk pun nak tengadah, dah tergantuk pun tengadah. Oh benda tu, dah tergantuk pun tengadah. Apa dia? Dah tergantuk pun tengadah. Dah tak faham sebut je lah. Masalah duk hurai-hurai. When you knock your head, then only you will recognize what happened to you. Itu dah hurai dengan terjemah kan. Dah tergantuk pun tengadah, tergantuk, tengadah, tergantuk, tengadah, tergantuk, tengadah, tergantuk, tengadah. Sebut je lah. Kalau saya selalu suka bandingkan bahasa dalam masalah macam ni. Masalah memang isu pun isu bahasa. Haram minuman keras, betul tak? Haram minuman keras. Batu tak boleh makan lah, keras. Jangan bengap macam tu. Tanggung je, haram minuman keras, haram minuman keras. Tak faham buat jaga, tak faham. Tak usah takwil apa-apa lah, haram minuman keras. Kau tak nak minum air batu, kau punya pasal, tapi itu kan faham dia. Haram minuman keras, haram minuman keras. Minuman bagi beku, keras. Haram. Haram minuman keras, haram minuman keras. Kita dah takwil macam mana? Arak. Oh, faham tak? Nak biarkan minuman keras ke kena urai arak? Urai lah, senang faham. Ini duk haram minuman keras, haram minuman keras, haram minuman keras. Benda keras. Konon
nak pakai salaf tapi tak reti salaf tu apa, habis-habis salah. Itu dia kata imam-imam salaf ni perlakukan segala zahir tu di atas segala kedatangannya. Macam mana dia datang, macam itulah disebut. Istilah disebut qiraatuha tafsiruha qiraatuha satu, ataupun amiruha kama ja'at. Lalukan saja ayat Quran ni macam mana dia datang. Istilah lalu apa? Baca je. Yadullah fawqa aydihim. Apa makna yadullah fawqa aydihim? Yadullah fawqa aydihim. Apa makna yadullah fawqa aydihim? Yadullah fawqa aydihim. Kaf ha ya ain sad. Kalau ikut panjang lah tu kan, saja sebut ringkas. Apa makna dia? Kaf ha ya ain sad. Tak ada urai, baca je. Tu amiruha kama ja'at, lalukan saja macam mana dia datang, dan serahkan segala maknanya kepada Allah Taala. Makna macam mana? Wallahu alam. Makna macam mana? Wallahu alam. Barulah wallahu alam namanya. Kalau waya baqa wajhu rabbika, kekallah muka Tuhan kau, itulah makna wajhu. Wajhu ni apa? Muka yang layak. Itu bukan serah makna pada Allah Taala. Itu menterjemahkan bahasa Arab wajhu kepada muka. Itu memberi makna. Itu memberi makna. Memberi terjemah namanya. Sepatutnya macam mana? Sepatutnya kalau kata waya baqa tu, di atas kata serah makna apa? Waya baqa wajhu rabbika, waya baqa wajhu rabbika. Apa makna dia? Makna dia nanti masalah pasal nama apa mutasyabihat. Apa makna dia? Waya baqa wajhu rabbika. Apa makna dia? Waya baqa wajhu rabbika. Apa makna dia? Wallahu alam. Waya baqa wajhu rabbika. Boleh? Bagi lalu macam mana dia datang, tafsir dia ialah bacaan dia. Nak urai kau kena takwil lah. Para sahabat dulu, ulama salaf pasal apa dia lalu jalan kaedah salaf ni, yang kata tafwid ni? Pasal zaman demo tu ada lagi orang yang berkeupayaan untuk memahamkan ayat Quran walaupun berbentuk mutasyabihatnya ni. Itu takwil pula. Takwil ni memang kaedah atas istilah ulama khalaf, dan ulama salaf khalaf ni dua-dua ni telah ada sejak zaman Rasulullah lagi. Ada orang kata ulama khalaf ni selepas 300 tahun. Siapa kata? Di atas istilah ulama khalaf atas perkiraan tahun 300 before ataupun after kan. Tapi kedua-dua pandangan salaf khalaf ni dah ada zaman Rasulullah lagi. Antaranya Abdullah bin Abbas masyhur sebut ulama-ulama tafsir, bahkan Quran sendiri mengisyaratkan adanya perjalanan salaf dan khalaf. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi. Sama ada waqaf ataupun wasal. Kalau waqaf itu kaedah tafwid. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tak ada siapa tahu takwil ayat Quran melainkan Allah. Tapi ada tak para sahabat yang didoakan boleh takwil Quran dan tafsir Quran? Boleh. Didoakan Abdullah bin Abbas, Rasulullah doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Doa ni adalah doa kebaikan untuk Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ni apa? Khalaf ke? Sahabat Nabi weh. Nabi Rasulullah masih hidup, Rasulullah mendoakan 'allimhu ta'wila. Rasulullah yang membuka pintu takwil ni. Boleh faham? Rasulullah yang mengizinkan takwil ni. Rasulullah yang mendoakan Abdullah bin Abbas boleh takwil ni. Al-Quran mengisyaratkan kalau baca dengan wasal, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi. Tak ada siapa boleh tahu takwil Quran melainkan Allah dan orang yang pakar dalam bab ilmu. Jadi antara orang boleh takwil Quran adalah orang pakar dalam bab ilmu. Sebut buat ar-rasikhuna fil ilmi. Jamak. Bukan seorang, bukan Abdullah bin Abbas seorang saja. Jadi Al-Quran sendiri dah mengajar kaedah-kaedah khalaf. Tu uslub, apa istilah khalaf. Bukan maksudnya 300 tahun dulu. Dah ada zaman Nabi, dah ada dalam Quran uslub khalaf seawal Quran, seawal zaman Rasulullah masih hidup. Cuma di istilah khalaf maksudnya jumhur khalaf after 300 tahun. Salaf before. Bahkan kebolehan takwil dan pendapat mengatakan takwil ni dah ada zaman Rasulullah lagi. Rasulullah yang mendoakan Abdullah bin Abbas untuk kebolehan takwil.
Quran sendiri mengisyaratkan keharusan takwil dengan baca wasal pada ayat Quran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Jadi kaedah salaf ni serah makna pada Allah Ta'ala. Qiraat tafsiruha qiraatuha. Kalau datang ambil ruha kama ja'a. Lalu kan dia macam mana dia datang. Dan khalaf, sebut khalaf pun jumhur khalaf. Pasal khalaf dah ada sejak zaman Rasulullah. Salaf pun dah ada sejak zaman Rasulullah. Istilah maksud salaf khalaf ni pandangan tu, cara kaifiat yang diistilah khalaf dengan kaedah takwil, salaf dengan kaedah tafwid, kedua-dua uslub ni ada dah zaman Rasulullah. Dengar elok-elok ayat tu. Jangan jadi sewil macam Pak Wahab tu. Tadi saya sebut pasal ada lah yang antara pahaman Pak Wahab ni, ada seorang yang orang Arab Syria tu kan. Selamba je dia baca. Dia kata apa? Ni golongan-golongan ni suka mentakwil ayat Quran. Pada dia takwil puak-puak ni adalah Jahmiyah. Jahmiyah kepala otak hang. Jahmiyah ni dia menafikan ayat Quran. Takwil dengan menafikan ayat Quran. Kita ahli sunnah wal jamaah ayat Quran mana boleh nafi. Nafi ni gila, nak kufur boleh. Tetap ayat Quran, tapi makna zahir tu tak boleh dipakai. Yang tu yang takwil. Takwil bukan kaedah Jahmiyah, bukan. Takwil adalah kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah. Rasulullah mendoakan takwil. Allah mengisyaratkan kebolehan takwil dengan baca wasal pada illallah warasikhuna bil ilmi. Pak Arab mana tu tetap dia. Ada Pak Arab tu. Dia orang suruh Pak Arab tu dihalau balik ke negeri ya. Dan khalaf, mengeluar mereka itu khalaf ni mengeluar akannya ayat mutasyabihat ni di atas beberapa makna. Ni kaedah khalaf. Khalaf di atas takwil. Bila takwil ni dia antaranya ada tempat-tempat ayat tertentu dia boleh didatangkan dengan beberapa makna. Macam mana boleh ada beberapa makna? Pasal ada beberapa kaedah. Satu datang beberapa makna. Maksud beberapa tu apa? Ada banyak makna. Beberapa tu menunjukkan banyak. Bahasa Arab asal disebut dengan ala ma'anin, beberapa makna. Kadang-kadang lebih daripada satu makna. Cuma kadang-kadang kita tak bisa dengar, kita tahu satu makna je. Padanlah tu. Tapi ada ulama-ulama yang boleh mentakwilkan dia pada beberapa makna. Maksudnya apa? Banyak makna. Kebolehan mentakwil ni di atas kepakaran ilmu masing-masing. Macam mana untuk memurnikan ayat Quran itu dengan menggunakan uslub lughah dan uslub akli. Ada saya sebut tu kaedah akli, tanakut, macam-macam hal kan? Mustahil, lazim, malzum, macam-macam istilah tu nak sebut tu panjang tu. Memang ada ilmu khas dia mengaji dia tu. Ilmu lughah tu pun banyak. Ada ilmu khas dia mengaji dia untuk memahamkan kawaid-kawaid lughah yang menyebabkan jadi majaz. Majaz tu macam mana nak selesaikan majazi tu supaya dia betul faham dia, lurus faham dia, tak tanggung di atas makna zahir. Serah boleh, tapi selalunya kita tak serah, kita akan cuba untuk memahamkan makna dia. Mestinya takkan kita biar gitu kan majazi ni. Contoh saya sebut majazi, kalau membiarkan makna atas zahir, khasnya pada zaman sekarang, zaman moden ni, membiarkan benda-benda yang muskil bahasa, serah makna di atas zahir. Yang ni tak macam tak cerdik aja. Ni saya sebut macam tak cerdik aja. Macam apa? Nak saya buat misal bahasa Melayu ni. Jumaat ni bakal ada seorang khatib. Jumaat ni bakal ada seekor harimau membaca khutbah di masjid kita pada hari Jumaat. Seekor harimau membaca khutbah Jumaat di hari Jumaat. Kita salah macam mana? Siapa baca khutbah? Seekor harimau baca khutbah.
Apa dia? Seekor harimau. Apa makna? Wallahu alam, seekor harimau. Biar macam tu ke ambil faham. Siapa seekor harimau? Mesti ada makna seekor harimau. Dan mesti harimau tu dihurai dengan siapa? Mesti ada sebab, kerana dan kenapa dan mengapa. Betul ya? Siapa harimau? Serbuk basuh harimau, cak harimau. Ke biskut harimau, biskut tiger. Orang tu makan biskut tiger jadi harimau. Ke harimau jadian baca khutbah. Bengap apa? Faham je tu. Mesti bukan maksudnya tu. Mesti harimau ni sudut mana? Oh, sudut garang. Bagi salam pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergegar masjid. Bagi salam dia tu. Alhamdulillah. Lima baca. Contoh kan. Ni Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Tempat pendek macam panjang-panjang, macam pendek, geletar-geletar, terulang-ulang. Itu kura-kura. Harimau. Apa cerita ni? Ada kura-kura pula macam tu bah. Kura-kura ada. Lagi apa? Ada kumbang dalam buluh mana? Kumbang duduk dalam buluh. Buluh kan? Kumbang tu duduk dalam buluh, terperangkap, tak boleh keluar. Dia bunyi macam pada hari ini saya berpesan kepada tuan-tuan untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Saya berpesan kepada diri saya sendiri juga untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Marilah kita melaksanakan segala seruan Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Tu kumbang dalam buluh. Kumbang dalam buluh. Apa makna kumbang dalam buluh? Kumbang dalam buluh lah. Kumbang dalam buluh lah. Apa benggap itu? Ambil lah makna. Apa maksudnya? Dia bercakap tapi orang tak faham dia cakap apa. Macam tu kumbang nak keluar kat cermin ni, cermin banyak. Tadi pun ada kumbang terperangkap seekor. Bunyi macam mana? Sopa bunyi kan? Macam tu. Memang ada orang baca khutbah macam tu kan. Kita naklah jaga SOP tu, pakai pas, pakailah penutup muka, pakai pasti sanitizer, daftar nama, ambil suhu, barulah masuk, bawa dia, anjurkan untuk membawa sejadah sendiri. Itu kumbang dalam buluh. Ujungnya doa sudah ki Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Sudah makan dah. Tu dah habis ke tu? Masa habis bangun. Dengan khutbah tidur. Kumbang macam khutbah. Harimau macam nak cerita apa? Kan kita ambil makna kan, ambil faham kan? Dan boleh faham tak? Boleh faham. Kita tak cerdik mana mau boleh faham. Tambah ulama kita yang pakar-pakar dalam bab ilmu, lagilah boleh faham ayat-ayat mutasyabihat. Cuma ada hak bengap. Konon takwil ni salah. Dia punya pegangan aja betul. Pula tu tak betul pasal dia bukan tafwid, bukan serah makna pada Allah Taala. Dia hurai, dia tafsir. Dia pakai makna pula makna yang tak betul. Istawa dengan makna duduk, istawa makna atas, makna tinggi. Tinggi pun dengan makna tempat. Salah, sesat. Jadi kaedah ulama khalaf ni ada beberapa ma'anin, ada beberapa makna. Makna boleh banyak siapa? Pasal ada beberapa kaedah. Kaedah tu kena ngaji lah. Okay. Yang kata dia kaedah makna ni yang tidak menafi ia akan suci Tuhan. Suci Allah Ta'ala, tanzih Allah Ta'ala daripada barang yang tak layak dengan dia. Takwil tu supaya jangan sampai menidakkan perkara, ataupun jangan sampai menidakkan sifat ketuhanan Allah Ta'ala, satu prinsip. Ataupun jangan sampai mengisbatkan, mengatakan Allah Ta'ala ni ada perkara yang tak selayaknya dinisbah pada dia. Itu prinsip takwil. Jangan sampai menafi tanzih dan tasbih. Kalau takwil sampai istilahnya tasbih pada Allah Ta'ala, yang ini bermasalah.
Macam mana golongan yang terjemah, dia tasbih, tak tanzih pun. Nampak macam tanzih, ada tangan yang layak. Itu bukan tanzih. Tangan yang layak maksudnya masih mengatakan Allah ada tangan. Boleh faham saya sebut apa? Boleh. Walaupun kata dia tangan ni bukan macam tangan kita, tangan Allah, tangan kita, tangan Allah, tangan yang layak dengan Allah. Maksudnya walaupun dia kata tangan yang layak dengan Allah, masih dia intikad Allah ada tangan. Boleh faham? Faham? Betul ke ya? Sama je dia? Faham? Understand? Walaupun kita tangan yang layak maksudnya ada tangan. Ramai geng-geng dia duk syarah itu, kata dia muka Allah lah, muka yang layak dengan Allah, bukan macam muka kita. Ada muka pintu, muka jam, muka ni. Jadi masing-masing muka maksudnya masih sabit muka. Kalau muka Allah maksudnya Allah ada muka. Bila ada tangan, Allah ada tangan. Kalau ada mata, Allah ada mata. Bila ada mata, ada muka, ada tangan, menafi ahadiyah Allah Ta'ala. Ahad la yaqbalu qismah. Ahad maksudnya lam yalid wa lam yulad. Allah bukan bercerai pada sesuatu, bukan dia ceraian daripada sesuatu. Subhanallah. Itu istilah dia tak beranak dan tak diperanakkan. Bukan nak menafikan Allah Ta'ala itu perempuan yang beranak. Bukan. Kalau dia tak beranak maksudnya dia lelaki. Bukan maksud macam tu. Dia tak beranak maksudnya Allah Ta'ala ni zat dia bukan terdiri daripada komponen-komponen molekul zarah atau juzuk-juzuk yang bercantum-cantum yang boleh diceraikan. Mustahil makna macam tu. Itulah makna ahad. Lam jalid tu dia tak beranak. Maksudnya takkan ada boleh satu-satu benda tercerai pada Allah Ta'ala. Tak ada boleh benda mufasil daripada Allah Ta'ala. Mengiktikadkan ada muka, ada mata, ada tangan, tiga tu pun badan dah kan. Apa faham? Maksudnya Allah ni dia gabungan antara muka, tangan, mata dan etc. yang lain-lain. Boleh? Macam tu ke Allah? Allah ni muka, tangan, mata je. Yang layak. Subhanallah. Betul yang dia orang gamak faham macam tu je dah. Itulah kata bengap. Degi. Stubborn. Apa yang nak sebut? Saya sebut bloody fool pula, marah pula. Degi. Dah lah salah. Degi. Ketegak. Takabur. Dia patrol hak lawan sebenar. Benda yang hak tak mau ikut. Degi. Ketegak. Apa lagi? Balok. Tu bunyi utara saya. Pasal dia tak i'tiqadkan tanzih Allah Ta'ala tu. Ramai orang terperangkap mengatakan Allah ada muka yang layak, seolah-olah itu tanzih Allah Ta'ala. Tak. Saya ngaji Tok Guru ditukar sikit je ayat tu untuk bagi jadi betul. Allah ada muka bukan muka yang layak. Perkataan muka dalam Quran yang diterjemah wajhu tu, dia mesti ada makna muka yang layak. Makna yang layak. Bukan muka yang layak. Kalau makna muka, bukan muka. Apa makna dia? Wallahualam. Tapi ada makna muka yang layak. Macam tadi singa baca khutbah. Bukan singa yang layak baca khutbah. Singa yang layak baca khutbah masih bermasalah pasal singa duk baca khutbah. Rimau duk baca khutbah. Mesti ada makna singa, makna harimau yang boleh baca khutbah. Makna singa maksudnya orang, bukan singa. Tapi pada makna singa. Boleh faham kan? Mudah-mudahan orang telah faham dengan kita, cerahkan mata hati kita, fahamkan bab ni. Pasal bab ni salah dia bukan salah kecil, salah besar dalam bab akidah. Tentu ulama kita kelayu besar tu yang sampai sekarang kitab khas bicara bab macam tu. Ulama-ulama kita nak betulkan akidah bab ni sampai bicara bab khas. Pasal apa? Pasal ramai sangat orang tersalah dalam bab ni, dan salah dia boleh menyebabkan sampai rosak akidah. Itu masalah dia. Itu yang dia kata ada beberapa makni yang tidak menafi akan suci Tuhan daripada barang yang tak layak dengan dia atas bertentang, maksudnya muafakat bagi istimal puak-puak Arab. Istilah bertentang tu muafakat, mesti tibqi dia sebut apa dia bahasa Arab, ala
ala tibqi isti'malatil Arab, muafakat dengan bertentang apa, bersetentang tu terjemah betul-betul lughawi lama dah kan. Maksud bertentang tu padan, betul-betul exactly sebiji macam mana yang dikenaki dalam bahasa Arab. Baik. Kemudian dia kata salaf dan khalaf, muafakat sekalian mereka itu salaf khalaf di atas menyucikan Tuhan daripada barang yang tak layak baginya dan jauh daripada menyerupai. Yang ini sepakat. Satu, salaf dan khalaf memang betul. Dua-dua uslub ulama ahli sunnah wal jamaah. Kedua-dua uslub ni dihimpunkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Dua-dua ni pun masih salaf. Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Dia menghimpunkan dua-dua kawaid ini, salaf dan khalaf. Saya sebut dah, kawaid salaf dan khalaf ni dah ada seawal zaman Rasulullah. Cuma data istilah dipakai. Sebut khalaf, rujuk pada jumhur salaf. Bukan salaf, semua ulama salaf adalah salaf. Pasal Abdullah bin Abbas adalah antara yang dia mempelopori pahaman khalaf. Boleh? Faham tak sebut apa? Cuma zaman tu tak panggil salaf khalaf. Takwil dah ada seawal masa Rasulullah masih hidup lagi. Dengar. Yang tu dengar elok, yang tu dengar elok. Dengar elok. Pasal ramai orang sesat kat situ, salah faham situ. Dia kata khalaf ni belakang-belakang ni, belajar ilmu mantik, ilmu Aristotle lah, ilmu falsafah Yunani lah, kemudian takwil ayat Quran tak mau pakai, asal ikut tampah tu betul. Siapa? Saja buat lembek tekok, nak provokasi, nak memburuk-burukkan pahaman kaedah yang telah diformulasikan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Sedangkan mereka tu sendiri salaf, duduk zaman salaf lagi. Mungkin wafat dia ada yang sampai 300 lebih sikit, tapi mereka lahir zaman salaf, masih salafus salih. Dan dia menghimpunkan salaf dan khalaf, dan salaf khalaf ni dah ada seawal zaman Rasulullah. Dengar. Yang tu dengar. Jadi dua-dua salaf khalaf ni, dua-dua ni pahaman betul. Apa prinsip betul dia? Tanzih dan jauhkan daripada tasbih. Bahasa dia menyucikan Tuhan daripada benda yang tak layak dan jauhkan daripada ada menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluk. Prinsip dia dua. Tanzihkan Allah Ta'ala, dan juga tanzihkan dia, ada tanzih daripada tanzihkan Allah Ta'ala daripada tasbih. Tanzih, bersihkan, nyahkan daripada Allah Ta'ala, tidakkan daripada Allah Ta'ala apa-apa istilahnya serupa dengan Allah Ta'ala. Sesuatu makhluk ni ada serupa Allah Ta'ala ataupun Allah Ta'ala ni serupa dengan baharu. Tanzih tu mesti ada. Dua-dua muafakat salaf dan khalaf ni di atas kaedah tanzih dan juga jauhkan Allah Ta'ala daripada tashbih. Kalau tuan-tuan duk dengar lagi ada muka yang layak, itu bukan tanzih, itu namanya tashbih namanya. Pasal apa? Ada muka yang layak, maksudnya masih muka. Kalau dia kata ada muka yang layak, tangan yang layak, mata yang layak, soal, kalau gitu Allah ni bermuka, bertangan dan bermatakah? Dah dia kata yang layak kan. Sepatutnya bahasa dia macam mana? Mesti ada makna mata, makna muka, makna tangan yang layak. Jadi apa makna tangan? Bukan tangan. Apa makna muka? Bukan muka. Apa makna mata? Bukan mata. Dia mesti ada makna mata, muka, tangan yang layak. Boleh? Faham saya cakap apa kan? Boleh kan? Bagi hati-hati sikit tu. Hati-hati sikit. Sebab akidah ni dia kena hati-hati sikit. Hati-hati sikit. Jadi kalau ada orang dia syarah macam ni, dia kata dua-dua salaf dan khalaf betul. Okey, betul statement tu. Salaf kata Allah tak bertempat. Betul? Khalaf kata Allah tak bertempat. Sorry. Khalaf kata Allah tak bertempat, Allah maujudun bila makan, betul? Dan salaf kata Allah atas arasy pun betul juga.
Macam tak betul aja. Ada maulana yang syarah macam ni. Maulana mana pergi tengok lah. Dia lena kot ke maulana tu. Memang dia macam tu. Sejak dulu kata dia balik daripada Pakistan dulu kata dia berjuang mati-matian untuk memperjelaskan dalam masyarakat akidah salaf dan khalaf ni. Rupanya dia ajar Wahabi. Dia kata dia bawa ajaran salaf. Dan dia kata salaf ni jangan salaf khalaf jangan kelahi lah. Nak ikut Abah Hasan Syarif Maturidi boleh, nak ikut salaf boleh. Salaf ni kata Allah tak arash pun boleh kata dia. Ayat Quran ini akidah sahabat kata dia. Ni akidah para ulama salaf, akidah para sahabat. Mana pula akidah para sahabat kata Allah duduk di arash? Bukan duduk, bukan berada, kan? Salaf tanzih Allah Taala daripada bertempat. Tanzih anil makan, tanzih Allah Taala daripada tashbih. Ini kaedah salaf yang kalau ada ayat Quran pun dia akan ambil ruha kama jaa. Dia akan lalukan saja macam mana dia datang dan dia tafsiruha qiraatuha dan dia akan serah makna pada Allah Taala. Apa makna wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yadullah fawqa aydihim mana apa? Yadullah fawqa aydihim. Wa suna'il fulka bi ayunina mana apa? Wasna'il fulka bi ayunina. Itu baru salah betul. Dengan tanzih yang Allah Taala. Habis-habis dia kata salaf kata Allah ada muka. Khalaf kata takwil muka tu dengan mana zat. Ada pula. Khalaf tu takwil muka dengan mana zat betul. Tapi bukan salaf kata Allah ada muka, subhanallah. Salaf kata sabit wajhu. Sabit wajhu, sabit lafaz wajhu. Laisal kal aujuhi, tapi bukan dengan makna muka. Dia bagi huraian Allah Taala ada muka yang layak. Itu masalah dia. Bagi dengar elok-elok perkataan tu. Muka yang layak maksudnya muka. Yang tu salah. Tu tasbih namanya. Dengar elok. Dengar elok. Pasal mereka sendiri memang satu sudut mereka sendiri mengiktiraf. Kita mana pernah kata Allah Ta'ala ni sama dengan makhluk. Apa dia? Yang ni memang kufur soreh kata dia. Ijma' ulama kata yang ni memang kafir kata dia. Faham dia. Tapi dia tak faham apa maksud Allah ada muka yang layak. Yang tu dia tak faham. Malangnya di situ. Na'udzubillah. Sedangkan perhati sikit aja lagi. Tengok sikit aja lagi. Please deep thinking there. Bukan muka yang layak. Dia ada makna muka yang layak. Makna muka yang layak berbeza dengan muka yang layak. Kalau muka yang layak adalah masih muka. Subhanallah. Allah tak. Subhanallah daripada makna muka pasal bertentangan dengan makna ahadiyah. Istawa dengan mana berada. Istawa dengan mana duduk. Dia bertentangan dengan mana la ilaha illallah, bertentangan dengan mana usul dalam ayat-ayat muhkam. Allah ghaniyun 'anil alamin. Kalau Allah duduk yang layak tak betul. Dia ada makna tu pun bukan duduk. Makna istiwa yang layak, bukan makna duduk. Bukan duduk, istawa bukan duduk. Bukan duduk. Istawa bukan berada, kan? Itu bukan apa? Dia ada makna. Apa makna? Wallahu a'lam. Itu salaf. Itu salaf. Okey. Jadi salaf dan khalaf muafakat tanzih Allah Taala daripada tasbih. Jadi hati-hatilah dengan bab akidah itu. Mudah-mudahan Allah Taala faham dengan kita, kertian kita, supaya jelas dan nyata mana yang kaca dan permata, mana yang emas dan tembaga. Jangan nanti tembaga disangka emas. Nayo tu. Jangan nanti kaca disangka permata. Nayo. InsyaAllah kita sambung ni. Kata dia, kenyataan adalah jalanan ulama pada zahir ayat mutasyabihan itu terbagi pada 3 mazhab. Kita biasa dengar salaf dan khalaf. Satu lagi dia sebut. Yang satu lagi ni lah, kalau nanti lah kita tengok cara sambung esok lah. Esok
Ada soalan itu. Yang mana? Boleh? Kubur tu. Arab Saudi pun tak buat, kita nak buat. Kaedah kita bukan rujuk pada Arab Saudi. Arab Saudi bukan ulama-ulama mujtahidin. Senang je, tu je kaedahnya. Ulama Saudi bukan rujukan kita. Sama Arab Saudi tempat munculnya Wahabi. Kita pun baca sejarah lah. Tempat Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab berpakat dengan Raja Muhammad bin Mas'ud kan? Yang dia ni adalah Bani Sa'ud. Yang tu yang ditukar asalnya Jazirah Arabia, tukar pada Saudi Arabiyah. Sa'ud, buah nama Sa'ud kan? Buah nama Sa'ud. Jadi apa, ulama Arab Saudi dia bukan tempat rujukan kita, pasal tak ada di kalangan ulama Arab Saudi yang mujtahidin, yang mereka ni boleh dijadikan rujuk untuk kita buat hukum hakam. Kau boleh pakai. Khasnya dengan masalah bidaan kubur kan. Contoh, kalau kita pergi tu, Madinah tu sendiri, kalau saya ngaji tu tunggu sebut, Madinah tu kan kat makam Rasulullah ada kubah. Ada kubah kat makam Rasulullah. Kalau nak komplain, kau komplain kubah Rasulullah dulu. Pergi makam-makam ulama-ulama kita besar-besar, makam Imam Syafi'i, tu dalam masjid. Sebelah dia makam Zakaria, Syekh Zakaria Ansari rahimahumullah taala. Dua-dua dalam masjid, ada kubah, ada menara. Makam Syekh Abdul Qadir Jilani dalam masjid, kubah, ada menara. Semua duduk bawah kubah, bawah kubah, bawah kubah, bawah kubah. Khaja Bandi Nawas ada kubah kan. Khaja Mu'ainuddin Chisti ada kubah. Oi, semua ulama besar-besar. Saya pergi makam Imam Ash-Shahrawardi ada kubah, dua buah kubah tepi sebelah masjid. Kebiasaan mereka ni masjid, kalau ni masjid, ni masjid. Sebelah ni makam aulia, anbiya, nabi, rasul. Makam Nabi Ibrahim sebelah masjid. Kalau dia kata tak ada, Arab Saudi lah tak ada, pasal dia pahaman Wahabi. Yang ada dulu-dulu makam-makam duk tanda-tanda habis, dia sodok habis. Ulama dulu pun tak sodok, dia sodok. Jadi tu yang kata tak ada, pasal apa? Dah dia sodok, tak ada lah. Kalau ikut ada, tu pun kalau boleh kubah Rasulullah, kubah Masjid Madani, kalau boleh dia nak runtuh tu. Makam Rasulullah pun kalau boleh dia nak alih, tak usah duduk dalam masjid, pasal orang pergi ziarah. Pada dia macam pahaman kita baca lah, ziarah kubur ni masalah, ada syirik. Pada dia Rasulullah dah mati ni mati ya. Kata dia, tongkat dia ni lagi mahal. Tongkat ni boleh kata ular, Rasulullah boleh buat apa dah mati. Ui, bengapnya faham. Na'udzubillah. Jadi Arab Saudi bukan tempat rujukan. Kan? Jadi kita ambil pun bukan mana ada sebut nama Arab Saudi pun ada. Arab Saudi bukan ulama-ulama salaf pun, memang bukan salaf pun, ulama salah ada. Okay. Saya jawab soalan lagi. Nak tanggung itu istilah. Maksud khalaf ni 300 tahun ke atas, jumhur khalaf. Itu tanggung ni. Salaf pun apa maksud? Jumhur salaf. Bukan masa salaf tu tak ada seorang pun yang khalaf. Abdullah bin Abbas, antara yang popular tu kita sebut tu lah. Yang lain kita pun tak apa yang nama. Tu yang saya kata, saya ingin jemput tunggu sebut ulama kita pun bicara dah. Pahaman salaf, pahaman khalaf ni dah ada seawal zaman Rasulullah. Dengar elok tu. Bukan pahaman takwil ni dah 300 tahun baru muncul. Mana pula? Zaman Rasulullah dah ada. Rasulullah dah doakan Abdullah bin Abbas. Quran pun isyarat boleh takwil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilmi. Mana pula 300 tahun baru boleh takwil? Mana dia? Siapa dia ajar gitu? Jadi kalau tanggung istilah khalaf tu 300 tahun kata jumhur khalaf. Sedangkan khalaf dah ada zaman Rasulullah. Pahaman khalaf, istilah khalaf tu
dah ada seawal zaman Rasulullah. Rasulullah sendiri mendoakan fahaman khalaf ni. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila wa 'allimhu ta'wila wa 'allimhu ta'wila. Ajarkan dia takwil. Ya. Tempat tu memang kena faham. Masuk salaf tu jumhur salaf. Khalaf maksudnya jumhur khalaf. Yang dia orang lah ni gedi-gedi konon nak salaf, tapi salah pi. Ya. Ya tu. Salah pi tu dia punya hulu ni sedap sikit. Siapa? Memang makna dia dah lah salah. Apa tu? Pi. Pi tu maksudnya rosak kita. Pasal dia faham salah. Memang salah. Perhati elok-elok kita dah sebut tadi. Tu, dengarlah dengan fikiran terbuka. Bahasa saya yang kasar tu, very sorry ya. Bahasa saya, kita orang hulu. Salah pun pi. Tu hulu, pi. Orang Pekan tak sebut itu. Ada lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل على صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل على صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.